Malaysia diberi penghormatan dalam Expo Import Antarabangsa China. Operasi bas kes remaja maut jatan elektrik dikantung serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara, Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour di Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 pada tahun ini. Program yang bakal berlangsung di Shanghai pada 5 November ini antaranya dipati rangka lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Shanghai dan Beijing. Kita ikuti laporan Syazwani Samsu. Lawatan kerja ketiga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ke China kali ini bagi memenuhi jemputan rakan sejawatnya Li Qiang untuk menghadiri CIIE ke-7 di Shanghai. Expo ini merupakan inisiatif kerajaan China yang menyediakan satu platform untuk negara-negara yang terlibat dalam inisiatif jalur dan laluan bagi mempromosi dan mengeksport barangan dan perkhidmatan ke China. Pada majlis pembukaan CIIE, Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan ucap tama dan merasmikan Astaka Malaysia serta Astaka Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China-Malaysia. Malaysia juga menerima satu penghormatan iaitu diberikan status Country of Honour. Ini adalah satu penghormatan kepada Malaysia sebagai rakan diplomatik China yang rapat di negara ASEAN kerana sambutan 50 tahun hubungan diplomatik di antara Malaysia dan China pada tahun ini. Pada masa yang sama, ini juga memberikan satu penghormatan kepada Malaysia yang akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan bersama Li Qiang bagi membincangkan hubungan dua hala selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja ke Beijing pada 6 November. Pengiktirafan terhadap Malaysia menerusi CIIE ke-7 yang bakal berlangsung 5 November ini di Shanghai, China disifatkan sebagai penghormatan terhadap Malaysia selaku negara pengerusi ASEAN 2025. Jadual padat dalam lawatan 4 hari Datuk Seri Anwar ke Shanghai dan Beijing bukti komitmen kedua-dua negara terus memperkukuh hubungan diplomatik yang sudah pun terjalin sejak 2009. Syazwani Samsu, Shanghai, RTM. Penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC akan terus memperkasakan ekosistem pendidikan TVET dan tenaga kerja kemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu juga mampu merealisasikan pelaksanaan gaji premium di Johor. Ia khususnya di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Kalau gaji minima di Malaysia 1,700, gaji minima di Singapura 1,500, tetapi 1,500 Sing Dollar bersama dengan RM5,290. Maka apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Johor untuk menentukan bahawa gaji premium untuk yang mempunyai diploma itu RM4,000 dan juga yang mempunyai SKM yang sama dengan diploma tadi, sama dengan degree tadi, ijazah tadi adalah RM5,000. Saya mesti mengakui bahawa tidak ada negeri lain yang melakukannya. JTDC bakal bertindak sebagai hub sehenti yang menghubungkan institusi TVET, industri dan pencari kerja. Usaha bertujuan memastikan graduan TVET menerima imbuhan setimpal berdasarkan penanda aras gaji negara jiran. Ketika ini, Johor menawarkan 100,000 peluang pekerjaan termasuk 74,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di JSSEZ. Daripada jumlah itu, hanya 52,000 kosongan berjaya dipenuhi.
Ya, di Kuching, 24 projek di Sarawak yang tertangguh sejak 2016 hingga 2022 akan diberi keutamaan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata, projek tersebut akan siap sepenuhnya sebelum pelancaran rancangan Malaysia ke-13. Peruntukan kira-kira 1.4 bilion ringgit juga diperlukan bagi pelaksanaan kesemua projek berkenaan yang kebanyakannya melibatkan kawasan di luar bandar. Projek jalan perhubungan desa antara keutamaan yang perlu disegerakan bagi memudahkan rakyat dari pekan kecil dan bandar tertentu memasuki jalan utama serta lebuh raya Pan Borneo. Apa yang telah kami putuskan tadi inilah stakeholders atau pemegang taruh itu mesti diutamakan ya, kerana terutamanya connectivity antara Pan Borneo dengan pekan-pekan kecil atau bandar-bandar tertentu yang mesti ada jalan perhubungan ya, untuk memudahkan connectivity. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi taklimat pelaksanaan projek pembangunan Sarawak di Kuching. Ya, sementara itu, kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan terus diterjemahkan dalam pilihan raya negeri Sabah nanti. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN berkata formula yang sama akan digunakan termasuk kerjasama dengan lain-lain parti gabungan. Selagi ketua-ketua parti gabungan tidak membuat kenyataan, lain-lain itu adalah pendirian individu dan kita tidak menjadikan itu sebagai keputusan parti. Ya, itu pendapat ya, dan kita telah selesaikan itu di peringkat parti masing-masing. SPRM menahan reman dua bekas pengurus besar sebuah pertubuhan badan awam susulan siasatan salah guna kuasa membabitkan kartel perolehan baja bernilai kira-kira 60 juta ringgit. Pendaftar Mahkamah Majistret Putrajaya, Syarul Shazli Matsani membenarkan kedua suspek lelaki berusia lingkungan 50 hingga 60-an direman selama 3 dan 4 hari, iaitu sehingga 5 serta 6 November ini selepas permohonan dibuat SPRM pagi tadi. Menurut sumber, kedua suspek ditahan sekitar jam 8.30 malam semalam ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM bagi dirakamkan keterangan. Mereka ditahan bagi membantu siasatan terhadap kartel perolehan baja melibatkan sebuah pertubuhan badan awam yang dipercayai mempunyai unsur rasuah dan salah guna kuasa. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Husairi Yahya ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terkini terhadap kedua suspek berkenaan. Mereka disiasat di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Susulan kes seorang remaja lelaki maut terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon dalam bas ekspres yang dinaiki Jumaat lalu, satu pasukan petugas khas ditubuhkan Kementerian Pengangkutan bagi menyiasat punca kejadian. Menteri berkenaan Anthony Loke berkata langkah tersebut bagi memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang dan keselamatan penumpang sentiasa terjamin. Pasukan petugas khas berkenaan melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Beliau turut mengarahkan APAD menggantung operasi bas terbabit serta merta bagi membolehkan JPJ menjalankan siasatan lanjut. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Nur Ashmawi Jasmadi 18 tahun maut dengan tangan kirinya melecur akibat terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon bimbitnya di soket bas ekspres di Terminal Bas Penang Central Butterworth, Pulau Pinang. Ya, lebih 2.5 juta kenderaan di 3 lebuh raya utama bergerak menuju ke ibu negara sejak 12.30 malam tadi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama Audi Muhammad Nur di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
Yodi, silakan. Ya, Syairul, keadaan semasa trafik di 3 lebuh raya utama menuju ke Kuala Lumpur pada malam ini agak perlahan sejak petang tadi lagi. Dan tanpa membuang masa, saya bersama dengan penyelia Pusat Kawalan Trafik LLM, Cik Zulkifli Yunus. Assalamualaikum, Cik Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zul, boleh tak kongsi dengan di luar sana keadaan semasa trafik di lebuh raya ini? Untuk masa ini sehingga jam 5 petang sebanyak 1.2 juta kenderaan telah direkodkan di 3 lebuh raya utama tersebut. Saya mulakan dengan tinjauan aliran trafik di lebuh raya utara selatan. Plus I1 trafik kini perlahan dari Sungai Petani ke Bertam, Permatang Pauh ke Perai, Bukit Tambun ke Sungai Bakap, Jawi ke Bandar Baru, Sungai Perak ke Terowong Meru, juga dari Lembah Beringin ke Bukit Beruntung. Manakala arah utara pula Bido ke Tapah, Kuala Kangsar ke Cakap Jering dan Bandar Baru ke Jawi. Di lebuh raya utara selatan plus I2 dari arah selatan Macap ke Sedenak. Manakala arah utara pula perlahan dari Tangkak ke Jasin, Air Keruh ke Simpang 4, Simpang 4 ke Pedas Linggi, Port Dickson ke Seremban dan dari Bandar ASD ke Nilai. Juga perlahan dari Putra Mahkota ke Southville City. Manakala di lebuh raya KL Karak, trafik kini perlahan dari Karak ke Bentong dan dari kilometer 31 ke Plaza Tol Gombak. Cuaca hujan di beberapa kawasan dan pengguna lebuh raya diingatkan untuk perlu lebih peka ketika cuaca hujan dan awasi jarak selamat kenderaan anda. Kepada penunggang motosikal diingatkan untuk sentiasa berwaspada terhadap sebarang halangan di hadapan, terutama kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Anda juga boleh berhenti berteduh di tempat berteduh motosikal yang telah disediakan di sepanjang lebuh raya. Pakai pakaian yang warna cerah supaya anda mudah dilihat oleh kenderaan yang lain. Sekian, itu sahaja. Okey, terima kasih Cik Zul kerana sudi berkongsi keadaan semasa di 3 lebuh raya utama menuju ke Kuala Lumpur ini. Dan pada anda sendiri yang ingin melihat keadaan semasa, boleh layari laman seseorang di laman seseorang LLM sendiri, iaitu llm.gov.my untuk melihat sendiri keadaan semasa trafik sebelum memulakan perjalanan ataupun setelah memulakan perjalanan anda. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah orang tersayang. Kita kembali bersama Syai untuk perkembangan berita seterusnya di Angkasa Puri Kota Media. Ya, baik, terima kasih Odi. Kita teruskan dengan perkembangan selanjutnya. Pastikan keselamatan pekerja ketika berada di tempat kerja sentiasa terjamin. Komitmen diberi Menteri Sumber Manusia Stephen Sin Chi Kiong dalam usaha meningkatkan kebajikan serta kemahiran dan keberhasilan pekerja di negara ini. Bagi tujuan itu, kementerian berkenaan menggerakkan 8 undang-undang perburuhan di negara ini. Antaranya undang-undang berkaitan pertubuhan keselamatan sosial perkeso dan menguatkuasakan sepenuhnya Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 pada 1 Jun lalu. Ia antara lain membolehkan 1.5 juta pekerja di negara ini mendapat tambahan 20% dalam faedah perkeso. Kira-kira 100 penambahbaikan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan juga dapat dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang lebih selamat. Kes buli dan dera pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan ALK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, pihak polis telah selesai merakamkan keterangan 16 individu bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa, berkata mereka terdiri daripada beberapa pegawai kadet dan kaki tangan UPNM termasuk mangsa dan suspek. Setrika yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut turut dirampas. Pihak polis juga masih menunggu hasil laporan perubatan mangsa. Tiada tangkapan dibuat setakat ini dan siasatan lanjut diteruskan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. 15 tan abu, bahan dan teks Al-Quran dilupuskan di perairan Pulau Angsa, Kuala Selangor menerusi program pemuliaan Abu Al-Quran. Program yang dikendalikan bahagian penguatkuasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN merupakan sebahagian usaha ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN. Pelupusan dilakukan bagi Al-Quran yang tiada perakuan KDN atau tidak menggunakan rasmi Uthmani, lusuh dan tidak boleh dibaca. Anda perlu faham, apabila berlaku
penjualan sebagai kertas lama, bahan lama, maka dia akan sampai kepada keadaan di mana kertas-kertas lama yang mengenai ayat Al-Quran itu akan diproses menjadi bahan lain seperti tisu tandas, kertas pembalut, yang di mana dia sangat menyalahi undang-undang dan menyalahi syariat agama Islam itu sendiri. Pihak yang ada kepentingan dengan mana-mana simpanan bahan lama yang ada tulisan Al-Quran, maka serah kepada kami bahagian penguasaan dan kawalan bagi tujuan dimulakan secara lebih tertib dan tepat sebagai garis panduan dan mematuhi syariat. Program ini turut mendapat kerjasama Polis Marin Pelabuhan Klang, Maritim, Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor.